أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Wisyahul Afrah, muka surat 20, baris atas sekali. Muka surat 20, baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan darah dan nanoh dan danor dan air kuman yang berubah warnanya, dan laban, yakni susu binatang tiada dimakan, dan arak dan nabis dan tiap-tiap cair yang memabukkan, najis sekaliannya, melainkan yang beku seperti buah kecubung dan umpamanya tiada najis. Dan darah dan nanoh dan danoh dan air kuman, ini sambungan benda-benda yang dihukumkan najis. Benda-benda yang dihukumkan najis. Kita dahulu panjang dah bicara perkara-perkara yang dihukumkan najis. Nak sambung lagi berkaitan dengan benda-benda yang dihukumkan najis. Kemudian pergi pula kepada kaifiat, cara menyucikan najis. Sebab tajuk pembicaraannya adalah babun najasati wa izalatiha, bab pada menyatakan ain najis. Apakah ain, benda yang dihukumkan najis, dan menyatakan kaifiah menghilang akan dia akan ain najis. Jadi tajuknya adalah bab pada menyatakan ain najis. Apakah ain, benda, zat yang dihukumkan najis. Kemudian barulah pergi kepada dan menyatakan kaifiah, cara menghilang akan dia, menghilang akan najis, akan ain najis. Dua peringkat. Yang pertama, kena barang najis. Yang kedua, kena tahu cara menyucikan najis. Kena tahu cara menyucikan najis. Ini sambungan laginya, ain najis. Ain, zat, benda yang dihukumkan najis. Mana? Dan darah
dan nanoh dan dano dan air kuman yang berubah baunya. Darah dan nanoh. Nanoh ni dia dia putih pekat, dia panggil qaihun, dia panggil putih pekat. Dan dano ni air nanoh yang bercampur dengan darah, dipanggil sadid. Air nanoh yang bercampur dengan darah. Nanoh ni dia putih pekat. Yang asal nanoh ni daripada darah juga asalnya. Dan air kuman, air luka, air gatal kita panggil. Air putih tu atas luka kita, atas kudih kita, dipanggil air gatal tu, yang berubah warnanya. Kan di atas kudih tu kan, di berair tu. Itu bukan nanoh, itu bukan danor. Dia air. Nanoh ni putih pekat. Dano ni air nanoh yang bercampur dengan darah. Sekarang ni air kuman, air. Kan kalau atas kudih tu kan dia ada air, betul lah air betul. Yang berubah warnanya, yang berubah baunya. Air yang berubah bau, maka hukumnya adalah najis. Adapun kalau air gatal tu, air luka tu, air kuman tu, kalau tidak berubah bau, tidak dihukumkan najis. Kalau tidak berubah bau, tidak dihukumkan najis. Berubah bau tu baru hukum najis. Tak ada ni. Mana kalau air luka, air kuman tu, air gatal tu, dia tak berubah dia punya bau dia, tapi ada air atas luka tu, maka hukum air yang tak berubah bau tu hukumnya adalah suci. Dia macam dihukum macam peluh gitu, jadi hukum macam peluh kan suci, jadi dihukum macam peluh. Tapi kalau air kuman, air luka, air gatal tu dia buat berbau busuk, tu dihukumkan najis. Kemudian darah, nano, dano, air kuman ni dia hukumnya sama sahaja. Sebab nano, dano apa semua tu dia dihukumkan sebagai darah juga asal dia. Hukum diserupa nanti bicara hak berkaitan dengan najis yang dimaafkan pada sembahyang. Umpama darah. Ada umpama darah ni, darah dan hak sejenis dengan darah. Mana? Kena ingatlah, nano, dano, air kuman masuk belaka tu. Di antara dia akan bicara di bawah tu najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan. Tapi bawah tu dia cerita tu sedikit daripada darah dan nano dan dano, ada cerita situ. Tapi dalam semua kitab dia tak cerita, dia hanya sebut di antara najis yang dimaafkan pada sembahyang umpama darah. Apa dia umpama darah? Nano, dano, itu umpama darah. Maknanya darah, nano, dano ni dia sejenis najis, sekumpulan najis yang sama. Nanti pada bicara najis dimaafkan, kalau darah, nano, dano, air kuman ni, kalau hak sendiri, hak tuang dia sendiri, banyak mana pun semayangnya tetap sah. Darah dia sendiri, nanoh dia sendiri, dano dia sendiri. Contohnya bisu kecoh. Dalam bisu tu apa benda yang tak ada?
darah, nano, dano dalam bisu ni. Serba-serbi ada. Tapi dalam bisu ni dia sejenis saja. Sejenis sekumpulan jenis najis, iaitu darah. Dan yang asal daripada darah, hak dalam bisu tu. Tengah-tengah semayang bisu pecah. Darah, nano, dano ni kok dengan kulit kena, dengan pakaian kena. Tu najis yang dimaafkan. Banyak mana sekalipun teruskan sembahyang, jangan berhenti sembahyang. Kalau berhenti sembahyang masa lagi sah, pergi berhenti juga, hukumnya adalah haram. Ni bisu pecah ni, busuk keluar, nano, dano busuk ni. Kena belajarlah. Itu darah, nano, dano hak sendiri. Banyak mana sekalipun dimaafkan pada sembahyang. Dia akan cerita di bawah nanti. Apa ni dimaafkan pada sembahyang? Sembahyang diteruskan, sembahyang sah. Sembahyang diteruskan, sembahyang sah. Tengok sembahyang, jangan berhenti. Sebelum sembahyang, bisu tu pecah dah. Sebelum sembahyang, boleh pergi basuh dulu. Sunat pergi basuh dulu. Malah nak pergi bilik airnya, dia sembahyang dengan tubuh dia, pakaian dia penuh dengan darah, nano, dano dalam bisu tu. Teruskan sembahyang sah, tapi disunatkan pergi basuh dulu. Tapi waktu tak sembahyang lagi, pergi basuh lah dulu. Takkan nak sembahyang dengan najis gitu walaupun dimaafkan. Kalau tengah sembahyang, soalnya kalau tengah sembahyang, tengah-tengah sembahyang bisu pecah, jangan berhenti. Sebab najis memang najis, dimaafkan. Ni mana ni? Darah, umpama darah dan sekutu dia lah. Dia sama tu, darah, nano, dano, air kumang, sama pembicaraan. Sebab sekira-kiranya nano ke dano ke, dia asal daripada darah juga. Dia asal dari darah. Kalau darah tu dimaafkan, maka nano dan dano pun dimaafkan. Dia akan bicara di bawah tu. Tapi najis tetap najis ni kita bicara sekarang ni. Najis ni ain najis, zat benda yang dihukumkan najis, memang najis. Tadi kata dimaafkan pada sembahyang, tapi tetap najis. Jadi darah najis dan nano dan dano dan air kumang yang buah baunya. Darah najis, sebut kata darah najis. Yang mana darah yang tidak dihukumkan najis adalah hati dan limpa. Hati, limpa, asal daripada darah, tetapi dikecualikan, tidak dihukumkan najis. Hak Nabi SAW bersabda, uhillat lana maitatani wadaman, as-samaku wal jara' wal kabid wat tihal. Dihalalkan bagi kami, bagi ummah Nabi SAW, dihalalkan 2 mayat dan 2 bangkai. Nabi kata dihalalkan bagi kami, bagi ummah Nabi SAW, 2 bangkai dan 2 darah. Mana 2 bangkai yang dihalalkan? Ikan dan belalang. Bangkai ikan dihalalkan, bangkai belalang dihalalkan. Sedar tak? Kita pergi pasar tu, beli apa tu? Beli bangkai ikan kembung 1 kilo. Tulis kertas tu molek. Kan senarang sebeli tu tulis bangkai kembung 1 kilo. Kerja dah. Iyalah, bangkai lah tu. Tak sedar kita bangkai dah. Hak tak bangkainya mana? Hak ikan keli dalam air tu, hak di pasar tu. Tu beli tu. Tu baru beli hak hidup, bukan beli bangkai. Kan ada pasar kan.
Kali tau. Oh tu ada tu dalam tu. Tu baru betul beliau itu. Bangkai ikan, bangkai belalang dihalalkan. Dua darah dihalalkan juga, hati dan limpa. Hati tu darah, limpa tu darah. Tapi dihalalkan, hak tu suci. Suci serta dia halal makan. Macam mana kalau hati tu kalau tumbuk peracur. Peraculah dengan meseng ke macam mana ke, dia akan jadi darah. Hati tu kalau kita peracur, kita tumbuk, dia akan jadi darah lah, sebab memang dia asal daripada darah. Jadi kalau tumbuk jadi kembali kepada darah. Hati tadi tu macam mana? Sebab dia tak jadi hati dah, dia jadi darah dah. Dia jadi darah kembali. Tu macam mana nak kira tu? Dia dalam mazhab Syafi'i ada dua pandangan. Satu pandangan, itu pandangan muktamad, kekal hukum suci dan boleh minum darah tu. Satu pandangan tak tahrim mengatakan kembali najis dan haram diminum. Dan sekarang ni hati dengan limpa tu sepakat ulama lah, suci serta halal dimakan. Persoalan sekarang ni, hak hati, hak darah, hak beku ni tiba-tiba dihancurkan, dilumatkan, akhirnya kembali menjadi darah semula. Kita kata, apa hukum darah? Pada muktamadnya, hukumnya kekal suci. Mana kalau diminum, halal. Dan kita tahrir, hukumnya najis, haram diminum. Dah kata hati suci, halal dimakan, hak hati hak asal. Jangan jadi darah kembali, sebab memang asal dia darah. Ada ni. Itu kalau hati itu dilumatkan, dihancurkan, maka hati itu kembali menjadi darah. Tapi pandangan dalam kitab I'anatul Talibin, dia kekal hukum suci dan halal dimakan. Tapi tak makan, abang kita panggil minum dah jadinya. Minum darah dah hebat tu. Boleh jadi kuat. Minum darah. Darah apa? Darah hati yang dilumatkan. Jadi hak darah yang asalnya najis tetapi dihukumkan suci, darah, hati, limpa, termasuk juga alaqah tu. Perempuan gugur keluar darah beku, itu darah tu suci. Darah tu suci, tapi bukan boleh makan. Tapi darah tu suci. Dia guguran, keluar darah beku, dia panggil alaqah. Darah dah tu darah, tapi darah tu asal daripada air mani. Darah tu akan menjadi daging, mudrah, akan menjadi anak. Jadi air mani, darah beku, jadi daging, jadi anak. Jadi kalau air mani tu suci, anak tu suci, alaqah, mudrah, hukumnya suci. Dah asal daripada air mani suci, akhirnya akan jadi anak suci. Maka alaqah, mudrah ni hukum suci juga. Jadi makna darah yang guguran keluar tu, darah beku tu hukumnya suci. Nak cerita hukum ni bukan nak buat apa-apa pun ke darah tu. Bukan nak suruh simpan ke, nak suruh apa, bukan. Tengok tu darah dah tu. Darah. Darah beku ni jadi anak ni. Apa hukum darah tu? Suci ke najis? Nak buat apa? Tak ada buat apa-apa pun. Buang ke apa? Tanam ke buat apa? Tak ada buat apa tu. Tapi nak tanya suci ke najis? Sebab darah. Tu darah tu dihukumkan suci. Sama juga dengan darah yang ada dalam telur. Sama dengan darah yang ada dalam telur. Sebab darah tu akan jadi anak ayam.
Anak ayam hukumnya suci, darah tu hukumnya suci. Telur apabila ibu dia panggil ram ada? Ram. R-A-M. Tu bahasa buku. Mengeram. Korang yang suka gitu. Kalau kita ngerang-ngerang lah. Oh, ibu ngerang dia kata. Ngerang ada ngerang. Mengeram tu lah. Mana dia panggil ram. Dia kalau ibu tu ram 2-3 malam, baru tuang dia sedar, tuang dia ambil, pecah ada darah. Darah tu akan jadi anak ayam. Anak ayam hukum suci, darah tu hukum suci, dan boleh makan sekali dengan telur tu. Darah tu hukum suci, serta boleh makan sekali dengan telur. Tapi orang tua kita biasanya, kalau dia pecah telur, ada darah tu, dia ada darah tu, dia ada darah, dia akan khutih. Dia akan usahakan nak buang. Dia akan usahakan nak buang waktu tu. Dia usaha nak buang. Bukannya mudah nak buang. Tapi molek juga kalau dia buang pun. Suci tu atas satu pandangan. Dan memang ada pandangan menyatakan darah yang ada dalam telur tu hukumnya adalah najis. Darah hak dalam telur tu hukumnya adalah najis. Tapi pandangan muktamadnya tidak najis. Muktamad tidak najis lah. Hak kata darah dalam telur tu najis, darah dan telur tu najis, itu pandangan ulama yang mengatakan semua mani najis melainkan mani manusia. Semua mani najis melainkan mani manusia. Pandai ni. Dalam kita bicara terdahulu kan, hak tak najisnya apa? Mani anak Adam dan mani segala binatang yang lain daripada anjing dan babi. Dahulu kan. Jadi hak pandangan muktamad, mani manusia tidak najis. Mani binatang selain dan anjing dan babi tidak najis. Manusia suci, mani manusia pun suci. Binatang suci, mani binatang tu pun hukum suci. Dan binatang suci, binatang ni jadi daripada air mani. Jadi air mani pun suci lah. Itu pandangan muktamad. Jadi sekarang ni darah dalam telur tu akan jadi anak ayam. Anak ayam tu suci, darah tu pun suci. Tapi satu pandangan, ini pandangan Ta'if, mani manusia je suci. Mani binatang lain hukum najis belaka. Tapi nanti jadi binatang, binatang tu suci. Yang najis anjing dan babi saja. Tapi mani dia najis. Walaupun akan jadi binatang, binatang tu suci. Itu pandangan Ta'if. Atas pandangan ni lah, darah yang akan jadi anak ayam tu, darah dan telur tu hukum najis. Itu pandangan Ta'if. Jadi kalau nak buang juga comel lah, sebab ada pandangan kata najis. Tapi nak ceritanya macam payah lah sikit. Kita nak buang tu kan, buat dia mana? Dia apa? Apa panggil telur, putih telur tu apa? Dia panggil apa tu? Dia macam blender gitu, blender tu kan? Kan dia gitu kan? Nak buang darah tu, banyak juga dengan putih telur kena sekali buang. Dia nak buang darah dalam telur, dalam putih telur tu kan? Dengan putih-putih telur tu pun walau separuh banyak kot dia nak kena buang. Tidak payah. Tapi pada muktamadnya darah dalam telur tu hukumnya suci. Darah najis dikecualikan hati limpa suci, guguran darah suci, darah dalam telur hukumnya adalah suci. Kemudian darah najis ni, darah najis
termasuk darah yang ada di dalam daging, dalam ikan, dalam ayam. Kita pergi pada darah ada dalam daging. Sekarang ni kita basuh daging. Daging tu dia kecil dia pun basuh. Kena basuh molek tu. Kena basuh dalam baku molek. Jangan celup dalam air gitu. Ni ada kok celup ada celup. Dia ambil daging yang penuh darah tu, dia pun masuk dalam air. Dia masuk air. Lepas tu dia standby pula dua bekas ke apa ke air tu. Dia pun masuk ni, masuk ni pula. Dia masuk ni pula. Lepas tu borang kuali. Ada ni. Ni kau faham tak? Sekarang daging tu di luar tu ada darah najis. Tiba-tiba didatangkan najis ke dalam air yang tak sampai 2 kolok. Air sedikit lah. Dalam bekas air tu sikit je, tak sampai 2 kolok lah orang panggil. Kalau dia ambil daging tu, dia rendam dalam kolok bilik mandi besar tu tak apa, tu air banyak. Pelik dah. Ambil daging pergi kolok dalam bilik mandi rumah lah. Dia ada besar kolok tu kan, cukup 2 kolok. Dia ambil daging, dia selam dalam tu, hilang darah, pergi orangnya. Tak apa. Lepas tu air dah kolok, tak berubahnya, air banyak. Lepas tu air kolok suci, tak ada orang kerja gitu. Kau suruh gitu, jangan salah faham ni. Dia mengajar daging dia basuh dalam air kolok. Air kolok dalam bilik mandi. Siapa ajar kita dah buat kerja. Tak, sekarang ni dia ambil daging yang ada darah, didatangkan ke atas air yang tak sampai 2 kolok. Air tu najis lalu dah. Sebab apa? Najis datang ke atas air yang sedikit. Najis dah ni. Dia ambil pula daging ni, najis ni, dia masuk dalam bekas yang lain. Najis pula bekas yang kedua. Dia buat keluar kurang dah darah, dia masuk dalam bekas yang 3. Najis bekas yang ketiga tu. Tapi bekas yang 3 tu darah tak ada dah. Tapi tetap najis. Sebab air ketiga-tiga bekas tu dihukumkan najis. Air pertama memang berubah dengan darah. Air kedua darah ada sedikit sahaja. Bekas yang 3 tak ada darah langsung dah, kekal najis. Daging yang najis ni dia pun bubuh dalam kuali, dalam puyuk. Tidak memayik gitu. Tak reti sangat. Buat gitu tak apa mula-mula, tapi kemudian kena datangkan air ke atas daging. Mula-mula dia buat gitu tak apalah, sekali dua dia buat gitu. Kemudian dia ambil daging dia tu, hok masa kekal lagi, walaupun darah tak ada dah, tapi kekal lagi dia pun dah bekas tu kan, bekas baku kan. Hok ada lubang tu lah. Barulah dia pun datangkan air. Ada ni. Ataupun kalau bekas tak ada lubang pun tak apa. Jadi daging tu bersih dah, tak ada darah dah. Dia pun dah bekas kosong, dia pun datangkan air daripada atas. Air bertakun tempat yang sama, tidak ada masalah. Berubah dah air tu tak berubah, maka daging tu hukum suci, air tu hukum mustakmal. Buang, ambil daging tu buang dalam puyuk, buang dalam kuali, tak ada masalah. Biasa itu buatnya dia buang dalam bekas hok. Tu hok baku, hok boleh hok lubang air itulah. Ada ni. Sesat. Wajib kita bersihkan darah yang ada di luar daging tu. Wajib. Tapi habis dak daging di celah-celah darah di celah-celah daging tu habis dak. Bila dia buat dalam kuali puyuk, tanah je air dia bergelegak, darah akan keluar kembali. Ada ni? Ke basuh daging macam mana? Basuh daging mana? Ambil seketul-seketul, khenyek, tumbuk, biar daging tu jadi pucik. Apa? Jadi pucat, pucat mana? Pucat kesi, pucat apa? Pucat kesi tau. Kau panggil apa? Pucat kesi muka orang. Ni daging ni pucat. Apa ke? Alah, dah dia tumbuk dia khenyek seketul-seketul. Tak ada lah kemanisan daging buat gitu. Tak ada orang buat gitu. Jangan buat gitu, tak sedap daging buat gitu. Tak ada rasa apa dagingnya. Maknanya dia wajib basuh darah sebelah luar saja. Dia gosok.
Kan biasa orang buat jamuan besar-besar dalam kawah besar tu kan, dibuat dalam tak ada dalam jak pun. Ada lubang tu, dia pun buka air, dia pun basuhlah, kena hilang, kena habis lagi, habis dia punya darah. Buang basuh. Mana tengok bawah tu tak ada dah darah. Tetapi belah luar tak ada darah. Di dalam daging tu, cuba kalau kita kerap pula daging tu. Cuba kita kerap pula daging. Tengok dalam tu darah tu. Kita pun basuh. Kita kerap pula daging tu. Ada tak darah di dalam? Ada darah. Darah ni lah yang akan keluar ketika air panas gelegok. Darah akan keluar. Apa hukum darah? Najis. Dah macam mana tu? Darah keluar dalam kuah ular ke tak kira lah, sup ke tak kira lah, singgang ke, macam mana darah yang keluar dalam kuah gula, darah najis. Keluar darah dalam kuah gula, najis lah. Najis lah ke macam mana? Darah najis ke tak? Darah najis. Kita basuh darah di luar daging, kita masuk gula, dia punya air tu panas gelegok, maka darah pun keluar, darah dalam daging tu keluar. Tapi darah keluar dalam air gula tu, najis ke tak? Najis kan? Najis. Mana? Kejut dah selama ni kita makan najis kan? Makan najis. Lepas tu macam mana? Makan sayur sudah lah. Suka pula kan? Dia ada kan makan sayur. Dia makan sayur saja, tak makan binatang yang berdarah. Dia makan sayur saja, tak makan binatang yang berdarah. Kesihatan bagus tak? Kalau segi kesihatan bagus tak? Jadi dari segi kesihatan bagus tak? Tapi dari segi sunnah, Nabi makan. Dari segi kesihatan, dia makan sayur je. Dia panggil apa? Dia nampuk dia tu kan makan sayur saja. Jadi kita makan gula daging betul najis lah. Dimaafkan pada makan. Dimaafkan pada makan. Dimaafkan pada makan. Apabila kuah gula tu kena di kain ke, wajib kita kena basuh sebelum kita nak semayang. Dimaafkan pada makan. Tidak dimaafkan apabila kena pakaian nak bawa ke semayang, tak boleh. Pelik. Makan dimaafkan boleh, takkan kena pakaian nak bawa semayang tak boleh pula. Makan masuk dalam perut jadi darah daging boleh, maaf. Takkan kena di luar, kena pakaian semayang tiba-tiba tidak dimaafkan. Dimaafkan pada makan kerana tak ada jalan. Dimaafkan pada makan kerana tidak ada jalan. Ada ni. Lepas tu kena pakaian. Kena pakaian lah sebab kamu gelojo. Nak maaf buat apa? Orang lain tak kena pakaian, kamu seorang kena. Dan sekali kita pergi kok akal kita, pelik. Tadi darah keluar dari daging menajiskan kuah gula. Pelik apa dah darah? Darah kan najis kan? Pelik kan? Tapi dimaafkan pada makan. Tiba-tiba kalau kuah gula daging tu kena pakaian, wajib kena basuh. Tak boleh pakai dalam semayang. Makan boleh, nak kena pakaian, nak pakai dalam semayang tak boleh. Pelik jadi. Dimaafkan pada makan. Makan boleh kerana tak ada jalan. Kalau tidak makan sayur macam tadi lah. Lepas tu kenapa bila gula tu kena pakaian tak maaf? Kenapa nak kena pakaian? Orang lain tak kena dah ke?
Orang pergi makan gula kedai. Ada kau gula kena baju seluar? Tak ada. Malaikat orang yang terkena gelojoh tu ada lah. Mana tu tidak dimaafkan, sebab tu boleh jaga. Gitu je lah. Nak pastikan bahawa kau gula tidak kena pakaian, memang kita jaga gitu. Kalau kau gula kena pakaian, kita pun jadi malu. Jadi malu lah. Pergi makan tengah hari, pakai baju seluar kerja pejabat, lepas tu tengok balik-balik, Allah, ada kuah gula di baju, lapar sangat berkali. Aku mana kata dia orang. Jadi dimaafkan pada makan kerana tak ada jalan. Tapi bila kuah gula yang gula daging tadi kena pakaian, tidak dimaafkan, wajib kena basuh. Gitulah. Tapi okning ni benda khilafiah fiqh. Okning ni jangan masuk dalam TikTok. Masuk dalam TikTok kena cela, kena maki lah orang mengajar. Pelik orang sekarang ni. Orang mengajar bicara hukum hakam, dia tak pernah belajar. Kalau dia kata pelik ke, tak pernah dengar orang mengajar ke, okey lah. Ada orang mengajar tu dia maki hamun. Oh, dia maki hamun. Bukan dia kata salah dia bawa ni, ataupun tak pernah jumpa ke, ataupun pelik. Tak ni, dia akan maki hamu. Tu ustaz bodoh, tu ustaz bengong. Macam-macam dia bubuh. Kata orang yang minat dengar hukum hakam, orang nak ke agama. Tapi mudah-mudah pula membodohkan orang, memaki hamu orang. Itu dosa anak Adam. Kamu nak minta maaf bila? Kata pelik kan? Kalau hak jenis mainan dunia, kita tak pelik. Bola tak pelik. Pengadil bodoh, pengadil bengong, pengadil kayu. Bukan kata boleh, haram juga. Dosa anak Adam juga. Tapi tak pelik lah kaki bola. Mu maki hamu pengadil, tapi haram, dosa. Kena minta maaf tu. Tidak membayar pahala daripada masyarakat. Tapi tak pelik lah gitu jenis mainan. Tapi dia buka pembicaraan hukum agama, dia tak pernah dengar. Ustaz tu bodoh, ustaz tu bengong, macam-macam dia bubuh. Kata manusia ni apa mendotok dia?